Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wala quwwata illa billah. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbika bil khair. Hadis 404. Wa an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman summa yajlis summa yaqumu fayaktubu qa'iman faman amba'aka annahu kana yaktubu jalisan faqad kadzaba akhrajahu Muslim. Jelas ke saudara? Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil berdiri, kemudian baginda duduk, kemudian berdiri lagi. Maknanya dua khutbah tu dah. Dan berkhutbah sambil berdiri, barang siapa yang memberitahu bahawa baginda berkhutbah sambil duduk, maka dia telah berbohong. Dikeluarkan oleh Muslim. Jadi hadis ni dia raya Nabi ni bila baca khutbah dia diri. Sehingga katanya Jabir tu, kalau ada orang raya Nabi baca khutbah beliau duduk, hak tu berlawak. Ya tak? Ayat tu lah. Hadis ini mengandungi panduan bagaimana menyampaikan khutbah jemaah yang merupakan syarat sah jemaah. Maknanya kalau tak ada khutbah, jemaah tak sah. Nampak tak? Jadi kata kalau tak ada orang nak baca khutbah masjid hari ni, untuk imi uzur dah. Orang lain tak bawa tek khutbah. Jawab dia, selagi tak baca khutbah tak boleh sembahyang jemaah. Dia berekeh dua tu. Tak sah. Khutbah hendaklah disampaikan dalam, bukan bahawa tu, bahasa. W tu huruf S, bahasa yang mudah difahami oleh para hadirin. Kita kena tengok orang panggil level kedudukan sesuatu masyarakat setempat. Maknanya pendengar, hadirin kita atas masjid itu setara mana bahasa. Cuma kita tak buat Kelantan aja sin. Sebabnya takut tak nampak formal. Ada masjid-masjid dia buat kod Kelantan. Tak ingat dulu macam berapa puluh tahun dulu di masjid kod macam email dia, tapi bisalah kecek dia pakai mengajar kod Kelantan. Assalamualaikum tu kecek Kelantan tu. Dia nasihat kat orang tu, orang dengar sepasal dia pandai. Itu tak baca tek. Jadi kita kena cari bahasa yang, kalau bahasa tu tidak bahasa Kelantan, jangan bahasa payah lah. Kalau mari bahasa-bahasa sastra kat nyanyi orang juluk ni, orang selalu macam kita baca guna istilah-istilah yang bombastik, anjakan paradigma, berat lah, senok perut dia ni. Malah sama-sama kita melakukan anjakan paradigma kepada dia, itu tak sesuai bahasa universiti. Nampak tak sini kita? Cari bahasa mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri, kemudian diselangi duduk sekejap dan meneruskan khutbahnya. Di mana dia hak duduk tu wajib tu. Kalau tidak tak jadi dua khutbah. Kalau pakai duduk cacang nanti sambung selalu. Dia kena duduk. Duduk tu tandanya ni khutbah lain pula. Sebab dia dua khutbah. Faham tak? Berkhutbah dalam keadaan berdiri adalah
bertujuan untuk menunjukkan kesungguhan dan kekuatan serta untuk menarik perhatian para hadirin agar memberi tumpuan kepada isi khutbah. Sepatutnya kuliah ni tu imam untuk khatib dengar ni. Kita dia dengar sahaja, tapi tak apa, kita nak tahu hukum dah. Bapa dia jadi diri tu sebab nak tunjuk sungguh. Kalau duduk tak jadi. Mula Tok Guru mula ada satu majlis tu, dia tak cekap. Kata Tok Guru Libi kau nak pergi dalam dewan tu suruh ucapkan. Dia kata ambul letih tak duduk di. Kata Tok Guru ucapkan duduk atas kursi. Tak jadi, dia kata orang tak panggil ceramah lagi tu. Orang panggil kuliah. Tengok, dia tak sin. Kalau kuliah tak apa pula dia. Tapi bila nak ucapkan dia letih, dia tak sin. Maknanya nampak tak sungguh. Dipersilakan misalnya nak ucapkan Assalamualaikum, bila dicokoh. Ceramah lain kan. Okay. Hadis ini juga menyatakan baginda sallallahu alaihi wasallam duduk sekejap semasa berkhutbah. Ini sebagai tanda pemisah antara dua khutbah. Tu makna khutbah ni khutbah pertama. Duduk sebentar. Lepas tu duduk tu selama mana dia sekadar tamakninah. Khutbah ini bila baca tu sebenarnya tak ada tu dalam tu. Dalam riwayat ni saja, bila duduk saja tu kadang-kadang tu bila dia selawat dah, Allahumma salli ala, dia berlagu enggak pula tu. Sebenarnya tak ada tu, bagi geko berlaku tu. Supaya dia mula-mula masuk ke tubuh. Tapi jodoh tak ada lah tu. Tok Khatib pegang tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Arti sebenarnya semua benda-benda tu benda hak geko berlaku lah tu. Benda hak tak ada dalam hak jadi nabi tak buat berlaku tu. Sebahagian ulama berpendapat bahawa kadar tempoh duduk ialah lebih kurang membaca surah Al-Ikhlas. Nak selamat tu. Ya dah bakal. Kalau dia baca Qul huwallahu tahan juga. Tak payah baca derah lah. Khatib ataupun imam hak baca khutbah tu, bila dia duduk tu nak suruh biar cukup tempoh. Kalau dia nak tu duduk tu selama mana, dia baca Qul huwallahu boleh. Dah. Pasal dia sebut kadar baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas mana Qul huwallahu dah. Okey. Berdasarkan riwayat yang sahih, sepanjang hayat baginda sallallahu alaihi wasallam belum pernah khutbah sambil duduk. Sambil duduk. Jadi tak ada riwayat yang Nabi ni baca khutbah bila duduk. Jadi bila perbuatan Nabi itulah ulama-ulama kemudian ni membuat hukum ataupun menghukumkan bahawa kalau baca khutbah bila duduk tak sah. Sebab Nabi tak ada buat. Kalau Nabi buat sekali tak apa dah. Walau bagaimanapun ulama mempunyai pandangan yang berbeza mengenai hukum berdiri ketika menyampaikan khutbah Jumaat. Jumhur ulama termasuk Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bahawa berdiri semasa berkhutbah. Jumhur ni maknanya majoriti. Mazhab Hanafi dengan mazhab Imam Ahmad ni adalah sunat muakkad. Dia tak jadi. Dia tidak jadi majoritinya duduk alik diri. Nampak tak? Dia ambil mana tu mungkin dia tengok hadis tu walaupun Nabi tak wajib buat pun dia ada kaedah-kaedah lain pula. Hanafi dengan Imam Ahmad, mazhab Hambali dengan Hanafi kan. Kita Syafi'i. Bagi Imam Malik beliau mengatakan wajib. Manakala Imam Syafi'i pula menetapkan bahawa berdiri ketika khutbah adalah salah satu daripada syarat sah Jumaat. Berat lagi Syafi'i kita sebab dia ketat sikit dia. Imam Malik kata sekat wajib, ni bukan wajib. Dia kira macam rukun. Kalau tak berdiri khutbah baca dah. Tapi tak berdiri tak sah Jumaat gitu. Tak jadi sembahyang Jumaat gitu. Baiklah.
Kalau nak ambil pengetahuan kak, tengok sekali ni lah. Pak tak jumpa dah. Orang tak ada orang nak mengajar bab ni. Ni buat terjumpa hadis lagu ni. Tak ada orang nak mengajar bab jemaah ni. Dalam hal ini pendapat jumhur ulama adalah lebih tepat. Katanya Ibn ni, orang yang mensyarahkan kitab ni. Khususnya macam San'ani tadi. Bila dia syarahkan kitab ni, dia syarah Bulughul Maram Ibn Hajar ni, dia kata hak jumhur ulama tadi betul. Betul ke apa? Dia kata sunat muakkad. Maknanya tidak batal baca ketubah boleh duduk. Malam ni kita tahu dah. Ya kita duduk kata berdiri-berdiri tu mazhab Syafi'i. Okey. Kan? Mana tidak sepakat juga ulama tu. Hadis ini turut menjelaskan tentang kedudukan dua ketubah jemaah. Menurut pendapat jumhur ulama seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Oh, ni jumhur sungguh ni pak mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Habis pak mazhab ni dia kata lagu mana? Mereka menetapkan bahawa dua ketubah itu adalah syarat sah solat jemaah. Maknanya kalau ketubah tu buat apa ni? Buat pakai so ya. Tak sebab dua ketubah lah, kita pakai so. Tak jadi. Tak sah semai jemaah. Tu pendapat pak mazhab tu. Jika ditinggalkan khutbah tersebut, maka solat jemaah yang didirikan tidak sah. Habis itu. Ada sini. Boleh ingat tu kedudukan dia. Hadis 405 pula. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqulu amma ba'd fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah, baginda kedua-dua matanya kelihatan merah. Merah mata dia. Nabi bila baca khutbah merah nyala mata. Maknanya dia sungguh tidak kata baca main-main je. Sebab tu nak baca khutbah cari hak muda, jangan cari hak tua. Mata tak nampak nyetel ke lain pun ada. Tik-tik hak tua. Sokoh dia pula. Ittaqullah. Orang tu kat ngatu. Maknanya kita boleh bahaya. Nabi baca khutbah orang tak tidur. Suaranya meninggi. Dia tak ada suara bass. Pitching. Orang panggil apa? Pitching tak? Pitching tu bukan apa tak? Tinggi. Tone dia tinggi. Dan marahnya keras. Dan dia marah-marah semua. Seolah-olah baginda seorang komandan tentera. Ia sedang memberi peringatan. Supaya komandan tentera. Musuh akan menyerang kamu waktu pagi dan petang. Seolah-olah begitu. Seolah-olah bila komandan kata, ingat berlaku tentera. Musuh ni nak serangmu tak kira pagi tak kira petang. Mana bersungguh goyak dah. Jadi dia gambarkan Nabi baca khutbah supaya ketua askar royak kerana buah dia nak perang dia ni. Kemudian baginda bersabda amma ba'd. Adapun kemudian daripada itu, mana amma ba'd? Sesungguhnya sebaik-baik perkataan ialah kitab Allah. Al-Quran. Tak usah marilah kecik hok mana, perkataan hok mana, buku mana, kau ucapkan siapa. Yang terbaik ialah kitab Allah, Quran. Hok mari dia Quran tak adalah
benda yang terbaik. Dan sebaik-baiknya petunjuk ialah petunjuk Muhammad. Hadis Nabi itu sebaik-baik. Seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan, yang benda tu hok reka. Hok reka dia panggil bid'ah. Dan bid'ah adalah sesat. Dalam kuliah kita hari satu ada satu slot lah. Kita apa ni? Kita buat tajuknya bid'ah. Wedding mari hari tu. Tak mari hari tu. Video aja. Okey. Sebab bid'ah ni pasal apa Nabi dia royak bid'ah? Sebab orang tukar. Bid'ah ni orang tak sedar. Kalau benda mungkar dia tak payah royak. Minum arak, zina, ambil harta anak yatim, sebutlah buka aurat, dah ngupak. Hak tu jelas. Benda bid'ah ni orang tak nampak. Pasal benda bid'ah ni benda nampak sebab agama. Benda agama juga. Semayang juga. Berzikir juga. Mengatik juga. Tapi tak serupa dengan hak Nabi. Nampak tak? Ramai sini tuk-tuk lebar dia tukar. Dia kata bid'ah ni pergi tengok danduk ni kata, pergi disco. Dia tu jadi tak reti. Tu benda mungkar maksiat. Kita ingatkan dia benda ni dia ada sepasen semua. Kalau orang mengajar bab tauhid. Tauhid ke apa dia nak mengesahkan Tuhan kan? Dia ada tajuk lawan tauhid ke apa lawan tauhid? Syirik. Tunggu dia. Tauhid lawan dia syirik. Sebab tu dalam kitab bila dia royak tauhid ni maknanya kita ni mengesahkan Tuhan, royak dia pun tajuk belakang ni pula syirik. Pasal dia tujuannya nak jaga tauhid jangan jadi syirik. Kalau kecek bab iman, gapo lawan iman? Kufur. Apa dah? Kalau dia royak bab taat, lawan dia maksiat. Benda baik, benda ma'ruf, mungkar, tegur dia. Sunnah, wa amal ibadat tu sunnah, tegur dia bid'ah. Tegur dia. Sebab tu bila dalam kitab-kitab dia royak sunnah, dia royak bid'ah. Hak minum arak, curi judi tu tidak tegur dia. Hak tu tegur taat dengan maksiat. Amalan baik, amalan jahat. Dia duduk situ. Gu bid'ah ni ialah sunnah. Maknanya buat kerja tak turut sunnah, dia jadi bid'ah. Bid'ah tu jawab sesat, Nabi sebut sini. Pak Qasuni pula. Ada soalan? Tak ada. Wa fi riwayatin lahu kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ah yahmadullah wa yusni alaihi thumma yaqulu ala isri dhalik wa qad ala sautuhu. Dalam suatu riwayatnya, mana riwayat Muslim, ia lain dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, baginda memuji Allah dan mengagungkannya. Kemudian disusuli dengan isi khutbah yang berikutnya dengan suara yang tinggi. Wajib ataupun rukun kena puji Allah. Puji Allah orang sebut apa? Alhamdulillah. Jadi sebab tu kalau kita tengok bapa setiap khutbah kan, dia start Alhamdulillah. Dia tak sebut orang lain. Tak sebut subhanallah. Dia mesti sebut Alhamdulillah. Jadi bila khutbah tu lagu tu, kalau orang kecek tu, kalau orang tu ada orang panggil nilai agama sikit kan. Dia ada lah Assalamualaikum Alhamdulillah. Lalu ni berlaku dah. Rasmi bola sepak buat Assalamualaikum Alhamdulillah. Lalu ni Jami dulu dah, ingat jami dulu juga. Tika ada majlis tahun 82 mula. Masa mula-mula mengajar sekolah sains. Dia buat majlis jamuan. Gila suara cikgu. Start mula-mula Assalamualaikum apa dah.
Nak ayat ilihnya jamin dulu. Ilih lah. Tak boleh sebut lah. Pegang mereka pula. Selamat petang semua. Tak ada Assalamualaikum, tak ada sokat Alhamdulillah. Hak Melayu. Jadi bunyi darat. Assalamualaikum, bunyi darat. Ingat dulu. Masa dulu mengaji dulu kan. Tesis kita, chemistry tu kan. Kita kena betul pun dalam bahasa Inggeris. Ada external examiner daripada Belgium apa semua. Tak ingat dulu boleh peserta yang buat apa dia. Dia tidak ramai dia buat major chemistry tu nil kan. Tak ingat peserta yang buat apa. Dia kat nak aku tu. Mari seorang go Cina ke apa ke hok Melayu dia gitu. Good afternoon misalnya ada. Kecil lah. Oh ya, good afternoon bapak. Siapa lagi dengan kita lagi. Assalamualaikum and good afternoon. Terkejut habis orang. Mana seorang ni salah. Walaupun kita tu betul ikut Inggeris, kecil Inggeris belakang lain, tapi itu start dengan Assalamualaikum. Aku nak pecah tradisi sekali. Terkejut habis. Pasal dia ramai dia pada kita. Examiner tu UPN ya. Examiner kat 20 orang. Semua pensyarah profesor belakang. Berasa gelap mata tengok. Jadi bunyi pelik. Pada universiti di Malaysia, ketua dia pula orang Melayu Islam. Bila kata Assalamualaikum and good afternoon, terkejut aku. Dia kata pelik, darat mari mana. Okey. Apa dia kata tadi? Bila dia puji Allah, Alhamdulillah. Jadi kalau tak sebut Alhamdulillah tu tak sah khutbah dia kan? Tidak Alhamdulillah apa? Innal hamdalillah. Boleh tak? Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kalau Alhamdulillah tu segala puji bagi Allah. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian itu bagi Allah. Faham tak? 407 pula. Wa fi riwayatil lahu man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah walin nasa'i wa kullu dalalatin finnar. Dalam suatu riwayatnya, riwayat Muslim yang lain, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada sesuatu yang boleh menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada sesuatu pun yang boleh memberikannya hidayah. Ini menurut riwayat An-Nasa'i, dan setiap kesesatan itu tepatnya di neraka. Jadi Nabi sebut benda tu. Siapa-siapa dia yang memberi petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan sesat. Cuba perhati molek lah. Benda hidayah ni kan, betul-betul duduk kuasa Tuhan. Kita nak ikhtiar tak boleh. Kita ni jadi terima hidayah kerana dia beri. Kena ingat hal tu. Bukan usaha kita. Usaha tu memang usaha kita, tapi nak boleh tu dia. Kalau dia koci hati, tak usah tuwi kat mana-mana tak boleh hidayah. Kalau dia ayat sini, kalau dia sesatkan orang tu, dia tak boleh hidayah pas bila. Kalau orang tu, kalau dia buka jalan hidayah, tak usah sesat, dia tak sesat. Inilah sebabnya kita wajib minta hidayah 17 kali sehari. Dah. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya tak sepenuh hidup kita kalau kita tak baca 17 rakaat dah. Paling kurang 17 kali sehari kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada aku ni jalan yang lurus. Ihdina tu kita terjemah tunjukkan kami. Hidayah ni maknanya petunjuklah. Ihdina tu hidayah di situ tu. Ihdina, tunjukkanlah atau berikan hidayah kepada kami. Hidayah lagu mana? Jalan yang betul. Jalan betul ni bukan jalan straight tak. Jalan betul tu menuju kepada jalan Tuhan. Nampak tak? Acak kali dah royak dulu. Pak saudara Nabi sendiri kan Abu Talib tu. Sekadar nak sebut sepatah lalu. Nabi tu hekeh. Nak suruh dia beri tak beri paksa dah. Padahal dia ni tak ada lah dia beri pelindungi. Kalau ada nak kenakkan Nabi, dia je jaga. Sebab dia orang bangsawan, orang Quraisy kan. Tapi tak boleh tak hekeh Nabi.
Tahan buat, tahan kepi. Dia dengar. Betul ke dok Nabi kata hak aku ni? Betul berlaku. Apa-apa tak saya masuk. Biar. Orang kita pula betul. Tak? Ambil kita ambil air semaya tu. Paling belakang lagi. Dia tak si. Tengok. Habis dia dah hak kita. Nak suruh kawan tu semaya. Bila pergi ramai-ramai orang ambil kerja dia. Tak kat pahit ambil air semaya. Orang hodor tangan orang lain. Dia tinggal situ. Suruh ambil semaya. Ramai tak lari. Dia hodor di pahit ya. Berkali dia basuh muka saja kan. Lepas kan pun gila-gila kelan. Cari tak jumpa. Sudah semaya pula baru jumpa. Dia rela pergi nusi. Pasal apa? Ni orang. Jadi kita ni Allah. Terima kasih. Maksud sebab tu kita kata Alhamdulillah. Kemuncak Alhamdulillah. Mana kita puji Tuhan. Puji mana terima kasih. Biar kita nampak masa kata Alhamdulillah terima kasih Tuhan. Alhamdulillah terima kasih. Supaya kita zikir kan. Alhamdulillah. Betul lah makna dia segala puji bagi Allah. Biar mari berasa kita terima kasih ke Tuhan. Terima kasih ke apa? Kecil muka lain tu. Tubuh segar, ada rezeki, duduk aman dah. Selamat kita duduk ni. Tak sakit, anak-anak kita selamat belakang. Tu mujur nombor 2 je. Mujur nombor 1 tak ada. Mujur Tuhan, mu ambil aku, mu jepuk aku je. Tak di kau dalam puak-puak orang begini. Mujur kalau kita ni jadi anak Cina, anak kata buan. Payah tahu nak boleh kau masuk Islam. Jarang-jarang kita bunyi masuk Islam. Ebit Liu dah. Farid Ravi berapa orang. Bukan kata kita ni bisa kita cari sendiri tak juga. Terkedih ibu bapa kita ni mujur orang Melayu Islam. Pak kita pula mujur Melayu lah ni. Kalau Melayu belum pada kesulitan melakon dulu tidak orang hand dulu. Allah, hal tersebut kalau kita mendengar mujurnya Tuhan, mucapuk aku jadi orang Melayu. Bila jadi Melayu itu mudahlah Islam. Kalau capuk orang Arab belum tentu. Orang Arab bukan 100%. Di Mesir tu ramai Kristian. Gereja di bandar Kahirah tu jelegup. Orang tak pergi lagi dah. Kena pergi dah anak kita tu. Tak faham mana tambah. Kita tengok ni. Dia tengah-tengah kota Kahirah tu. Besarkan main gereja. Tapi kita ni sebut Melayu Islam lah. Mujurnya Tuhan, mucapuk aku jadi orang Melayu. Lepas tu pula mujurnya duduk di Kelantan kapung ni. Kalau duduk tempat-tempat, kalau jadi orang bandar, tak kenal masjid mana. Berapa ramai orang Melayu, tak semayang baik. Mujur jadi aku ni jadi semayang. Lepas mujur gerak kaki tangan aku ni cukup mari masjid. Banyak mujur gitu lah. Jadi biar nampak mujur kita tu. Hak mujur muka lain tu nombor 2. Tubuh segar, ada pitih, lalu makan, anak-anak tidak beranak. Dah. Adik-adik beradik kita pun jadi duduk dengan baik belakang. Negara kita ambil, tak ada perang, tak ada gempa bumi. Banyak pak orang pak kita tak belah mana. Hak tu mujur nombor 2. Mujur nombor 1 ialah capuk kita jadi orang beriman. Itulah. Dah. Artinya terima kasih kita Tuhan. Pasal apa? Dia sebut sini kalau dia Tuhan kuaci pita aku, sesuatu yang menyesat kepada siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada satu pun yang boleh memberi hidayah. Mu tak sedut kehil kok mana kalau dia Tuhan kuaci pita hati tak sewi masa hidayah tak jumpa. Hadis tersebut menjelaskan tentang ciri-ciri yang ada pada seorang khatib dan khutbah yang dibaca. Oleh kerana lafaz hadis tersebut adalah umum, ia meliputi semua jenis khutbah, sama ada khutbah jemaah, khutbah hari raya dan sebagainya. Jadi khutbah hari raya pun kena lagu tu juga. Sebut alhamdulillah juga. Suara derah juga. Baca boleh cacing juga. Serupalah. Antara ciri yang perlu ada pada seseorang khatib ialah dia mesti menghayati dan menjiwai khutbah yang disampaikan. Biar dia faham, menjiwai, bukan sekat faham, menjiwai. Sebab tu kena baca dulu. Ingat dulu Allah lah. Semua jemaah mana ingat. Tu email dah lah tu. Naik atas masjid lah. Bila band kali kedua tu kan, di atas mimbar dah. Kita tengok tu, dia baru duduk gagal, dia cari buk khutbah. Belik, kita cari nak baca apa mana lagi. Tak sia tak ambil buku lain. Moga
Tok Bilal ben lambat juga kan. Tok Bilalnya duduk hayya 'alas solah, dia duduk cabut. Oh, kena tu. Makna tidak ada persediaan, pakai dibaca dengan begitu. Pas lagu mana? Tak siapa maksud. Hak tu dia pergi baca. Alhamdulillah kita bersyukur. Kerana dia kata kita berada dalam cuaca yang baik. Padahal hujan buruk-buruk masa tu. Dah pakai ambil situ. Kenapa tak? Ya. Mula Ustaz Uwi ni. Dia pergi royak cokor. Dia kecek dengan mula dia. Dia duduk ngilinya. Masjid ada pergi semaya pada dia. Dia tidak. Dia pergi semaya di masjid tu. Kuat-kuat dia. Pak dia tu lah mula Ustaz Uwi ni. Dia royak dia kata Allah. Terjemuh ayat Quran tu dia baca muka kuk jauh. Dia baca dia ada 7 tangga dia. Bandingkan orang-orang yang bernafkah ke jalan Allah. Umpama sebuti benih yang menumbuhkan satu pokok dan setiap pokok menghasilkan 7 tangga. Tangkai. 7 tangkai. To ka iyo. Dia pun kata 7 ke apa. Dia pun bakal ni dengan titik. Muka tangga dengan tangkai serupa je. Kayak Jokok Jawi ke tak? To ka iyo. Kek go dia kata. Pasal apa? Dia tak faham. Tu kan pohon kayu tu bik tangga. Tak? Maknanya faham lah. Tu Imi yang baca tu dia pakai ikut baca. Jadi usahakan nak menjiwai faham pun duk. Yang ni berat benar ni. Hang bulu roh jadi tu. Dah kita tanya orang kalau kita berasa pelik. Sebiji benih menghasilkan sepohong pokok dan setiap pohon itu mengeluarkan 7 tangga. Iya ke 7 tangga tak ke pohon ada tangga. Dia tanyalah khabar orang ke apa? Oh takar. Mikir sikit pohon tak ke tangga takar. Bolehnya baca lah. Itu boleh Ustaz Umi royak. Jadi apa nak royak? Jauh lagi. Dia kata Tok Khatib ni kena menjiwai. Nak jiwa mana? Baca pun tak faham. Lagi tak ada jenis gagal ikut dan tak ada preparation, tak ada persediaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pukul berapa Isa dia? 29 sikit lagi tengok ni ya. Ketika menyampaikan khutbah kelihatan matanya merah. Maknanya kalau sedih kau apa dia nak marah, merah. Suaranya kuat dan tinggi serta beremosi. Sehingga seolah-olah komandan tentera di medan perang. Perbuatan tersebut adalah untuk memberi kesan yang mendalam kepada pendengar. Baru orang tak mengatur. Ramai orang bila lagi tepat dia nak tidurnya. Abi mak dia nak tidur tengok kata lepas orang band start. Tok Khatib naik kat Alhamdulillah dia berstart. Khabar-khabar orang gerak. Pernah 4 semaya sekali. Tak khabar-khabar pakai tidur tu. Orang komak tu kawan dia buat. Kuk tepuk baru dia bangun. Tak batal lah semayang gua duduk dengan mau punggung dia tetap. Boleh juga apa komak tak dengar. Cuit. Pasal apa? Kau tepuh tu mengulik tidur. Tapi juluk boleh kira lah. Jadi juluk. Lanilah hati Milan. Ia juga menggambarkan seriusnya apa yang hendak disampaikan melalui khutbah, menyampaikan perintah Allah dan Rasul. Tak biar. Selain itu khatib perlu dalam keadaan suci dan bersih serta menutup aurat. Dia juga mesti berdiri, duduk sekejap antara dua khutbah serta melapaskan rukun-rukun dalam bahasa Arab. Ni rukun dia kena sebut ke bahasa Arab. Alhamdulillah, ittaqullah. Tu rukun dia. Tak boleh kita nak terjemah takutlah kepada Allah. Terjemuh tu boleh, tapi hak Arab tu kena sebut. Hadis tersebut juga menerangkan beberapa rukun khutbah yang wajib dibaca oleh khatib. Nombor 1, memuji Allah sekurang-kurangnya lapah Alhamdulillah. Hak nak panjang lagi tak apa, paling kurang Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Tak apalah panjang tu. Paling kurang Alhamdulillah.
Kemudian berselawat ke atas Nabi sekurang-kurangnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling gitu dia. Memberi peringatan kepada para hadirin agar bertakwa kepada Allah. Ittaqullah tadi. Membaca sepotong ayat Al-Quran. Ni. Tinggal ayat Quran paling kurang ayat Quran. Dia kena orang pandai ni kalau tak betul sebut ayat. Sebut tak betul ayat Quran ni, dia jadi tak sah. Sebab tu kena orang pandai. Kalau baca ayat Quran pokok-pokok salah baca pula. Jadi tak luluh ayat Quran tu. Paling kurang nak sah ayat. Mendoakan orang Islam agar diberikan keampunan terhadap mereka. Sebab tu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat disebut. Ya Allah, ampunkan orang muslim dan muslimat. Itu wajib kena ada. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya agar mengikuti ajaran yang disampaikan daripada Allah serta menjauhi perbuatan bid'ah. Nabi tekan benar ni. Jangan buat benda bid'ah. Bid'ah ialah amalan dan agama yang direka dan diada-adakan, yang tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Macam ayat dah baru ni, kalau nak tahu sesuatu benda bid'ah atau bid'ah, kita kena tanya ulama. Ya, dasar dia ni hak Nabi tak buat, itu orang panggil bid'ah. Benda amalan ni, bukan benda maksiat ni, benda amalan. Lepas tu kita nak tahu ada Nabi buat atau tak buat, sebab kita tidak mengaji banyak. Takut ada hak Nabi buat, hadis yang kita tak jumpa. Jadi caranya lagu mana? Kena biar ulama kata dulu. Maksud ulama ni bukan ulama kapung. Ulama kita boleh pegang ni super tua kita ni, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Sayuti, kan? Kalau Imam Syafi'i ni lagi kosa ni pula. Nampak tak? Biar ada ulama-ulama hak kitab dia sebut. Jadi kita nak tahu bid'ah, tengok. Jadi orang ni kan, jadi masalah lah ni, orang-orang hak baca kitab Imam Nawawi Sayuti ni, dia duduk beroyak dah ni, hak ni bid'ah. Tiba-tiba duduk balah orang pula. Dia tidak, walaupun kawan ni hak dia beroyak ni, dia kata Imam Nawawi kata bid'ah amalan ini. Dia guna waspelek dia. Dia tak royak kawan ni kata Imam Nawawi. Dia kata ustaz ni kata amalan itu bid'ah. Nampak tak? Jadi bila bunyi ustaz ni kata, orang tu pakai, dia siapa? Kelip Mesir 3 hari tu sudah kata bid'ah ke orang. Padahal dia kata Imam Nawawi kata. Dia kerak situ. Dan apa ada pengkhianatan. Supaya semaya sunat raghaib orang panggil. Semaya sunat bulan Rajab balik malam Jumaat pertama bulan Rajab. Misalnya kalau dalam bulan Rajab tu jatuh ke malam Jumaat hak pertamanya berapa ribu bulan dah. Jadi ada ulama-ulama dulu ni dia kata sunnah. Imam Nawawi sebut dah. Dia kata ini adalah bid'ah yang mungkar, dia kata. Berdosa, dia kata. Bid'ah yang buruk dan mungkar. Imam Nawawi dah kata. Jadi kita pun royak kata Imam Nawawi kata semaya sunat ar-raghaib adalah bid'ah. Dia hok nak buat ni, dia kata mana? Siapa dia kata? Orang yang dengar ni royak. Dia tak royak ustaz tu kata, Imam Nawawi kata. Nampak tak? Dia kata ustaz tu kata. Bila? Tu dia mengajar semalam, dia kata semaya sunat ar-raghaib ni bid'ah. Kelip Mesir wari tu. Kagak molek. Weh, panak kelip Mesir tu. Dia ada buah tu, dia kata bahawa kelip Mesir wari tu sedap ada royak bid'ah. Tengok dia keren tak? Dia tidak royak kawan ni, dia royak Imam Nawawi kata. Nampak tak? Situ tu. Jadi banyaklah royak contoh-contoh benda bid'ah ni lagu tu lah. Bila kita nak sebab masyarakat ni sudah pun dia dah buat dah bagai tu. Jatuh nenek. Kita nak pergi konsep. Kita jat pada dulu lagi buat. Baik. Dulu-dulu pun mungkin orang dulu dia tak tengok kita Imam Nawawi dulu lagi.
Jak Datuk kenali dia kata. Datuk kenali baru tahun ni, baru tahun 1930 dia mati. Orang-orang Imam Nawawi tahun 900 Hijrah lagi. Alim dia sampai lagi tu. Tak tengok Imam Syafi'i lagi. Ni masalah ni. Sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, dia akan terselamat daripada kesesatan. Sebaliknya orang yang disesatkannya tidak akan mendapat petunjuk. Tadilah. Jadi kita kena ejah molek biar Tuhan ni wi hidayah semua kita, pimpin kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita baca tahu tu kan, tepat tu sebuti ulama-ulama besar, kita nak lalah hak lain pun hak tu sebuti jangan lalah. Masa kita kata ihdinas siratal mustaqim, kita minta kata tunjuk semua lah kat aku, jangan muta. Kalau mu ni tunjuk kat aku molek dah, jangan muta lah kan. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya, jalan hak betul, jalan lagu mana? Jalan orang hak mutulud dah, hak nikmat dah. Dah. Orang-orang hak boleh makan jasa dah, hak mati dah. Supaya nabi, orang soleh, orang syahadat ni, orang hak mu tunjuk dah. Aku nak suruh mu tunjuk lagu tu juga kat aku. Faham tak? Ketika kita kata siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tak si jalan orang hak sesat dengan orang hak marah. Kita kata gitu. Orang marah ni hak terah, orang hak Tuhan paling marah sekali orang Yahudi. Hak sesat Nasrani. Dan seumpama dengannya. Jadi ketika kita kata ihdinas siratal mustaqim, taklah Tuhan tunjuk molek aku jalan ni, jangan muta, duduk adik betul semua. Siratal ladzina an'amta alaihim, supaya orang hak jauh-jauh hak mati-mati dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tak sia orang hak marah Tuhan ataupun orang hak sesat. Faham? Habislah. Waktu habis lagi. Oleh itu hadis ini memberi amaran agar tidak sekali-kali melakukan perkara bid'ah, kerana boleh membawa kesesatan dan kemurkaan Allah. Bakal dia ni tak? Allah dah lagi. Tak tahu hadis baru lagi. Oleh itu berpeganglah kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pastinya berlandah ke petunjuk daripada Allah, serta jadikan ulama pewaris Nabi sebagai panduan dan pembimbing. Dia kata, kita kena ambil hak kita nak tahu ni cokoh ni ulama ni ramai kan? Kena ambil ulama pewaris Nabi. Apa makna waris? Pewaris ni dia bawa saka Nabi. Nabi tinggal Quran, Nabi tinggal hadis, dia tu nak bawa. Jangan cari ulama hak reka. Ni bukan pewaris Nabi, pewaris orang lain. Sebab ulama ni ada jenis. Dia ada banyak jenis. Ulama dia buat amalan hak dia reka, hak bid'ah. Dia buat reka gua tu palu benda atas kubur. Dia mitok dengan wali-wali. Cayo ke mimpi. Berzikir boleh menari. Ulama juga tu pakai sebab besar pada ulama ni. Jadi kita kena ambil ulama pewaris Nabi. Bila sebut pewaris ni, bagai-bagai saka Nabi dia bawa. Sebab tu kalau nak tahu ulama lagu ni, dia kecek disebut ayat Quran. Dia kecek disebut hadis. Kan? Ataupun kalau disebut pandangan ulama macam Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hanafi, Imam Sayuti. Apa dia sebut? Jenis ulama lagi ni, dia tak situ, dia tak berhari waktu dia bukan lagu tu. Amu terima daripada ada tu ayah sekesian royak Kaabah. Amu terima daripada ada ulama kata, ada orang alim kata. Dia mewah tu. Dia nak sebut tu tak berani. Ada. Hak ni kena kali kita kena dengan orang mengajar, kali sebut lagu tu kena berhati-hati. Baik dalam YouTube dalam mana. Mengikut pandangan ulama kata gini-gini. Ini amalan ni amu terima daripada ni, daripada goni orang ulama ni. Dia tak disebut Imam Nawawi, Imam Sayuti, Ibnu Hajar. Dia kena sebut begitu. Kalau sebut waktu orang boleh check. Sungguh duduk mana. Baru masuk 408, kita berhenti sambung minggu depan. Wallahu a'lam.